Assalamualaikum, selamat datang ke pelajaran 13 Kaifiat perkahwinan dalam Islam. Jadi Allah bagi kita cara untuk memilih suami dan isteri. Lepas tu kita pun berkahwin dan sebagainya, dan hiduplah keluarga bahagia. Jadi menurut ayat-ayat di atas adalah ciri-ciri para isteri, tapi pun kenalah dekat para suami, barulah family boleh Seterusnya, wanita yang haram dinikahi. Jadi, perempuan akan haram dinikahi apabila ada beberapa faktor. Jadi, faktor pertama adalah faktor keturunan. Jadi, apabila kita lihat erti firman Allah, maksudnya, diharamkan kepada kamu berkahwin dengan ibu bapa kamu dan anak-anak kamu yang perempuan, saudara-saudara kamu yang perempuan, ibu saudara sebelah bapa, ibu saudara sebelah ibu, anak saudara daripada adik-beradik lelaki, anak saudara daripada adik-beradik perempuan, ibu yang menyusukan kamu dan saudara susuan kamu. Begitu juga ibu isteri dan anak tiri dalam jagaan kamu daripada isteri yang telah kamu setubuhi. Jika kamu belum setubuhi ibunya, maka tidak berdosa mengawininya, dan diharamkan mengawini bekas isteri anak kandung kamu. Jadi sebenarnya macam ni, kita tak boleh kahwin dengan mak kita, dengan anak-anak kita, sebab tu darah daging kita. Kita pun tak boleh kahwin dengan bapa saudara kita, macam tu. Kita pun tak boleh kahwin dengan mak mertua kita, dan juga menantu kita. Walaupun anak-anak kita dah cerai dengan dia, kita tak boleh kahwin dengan menantu kita. Lepas tu faktor kedua adalah faktor penyesuaian. Dalam sabda Rasulullah daripada Sayyidina Aisyah, maksudnya daripada Nabi, sabdanya, penyesuaian mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasihat keturunan. Jadi, hadis ini menyatakan kedudukan pengharaman disebabkan penyesuaian ini sama seperti pengharaman disebabkan keturunan, dengan syarat 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi, apabila kita susukan seorang anak, seorang bayi 5 kali kenyang, bayi tu tak boleh kahwin dengan keturunan kita ni sama macam keturunan darah daging dia sendiri. Macam tu. Faktor yang terakhir adalah faktor musaharah ataupun persemendaan. Jadi, berdasarkan firman Allah, maksudnya, dan janganlah kamu kahwini perempuan yang telah diperisterikan oleh bapamu. Maksudnya ini mak tiri kita, macam tu kan. Jadi kita nak kenal lah siapa perempuan-perempuan yang haram dinikahi ni. Kang terkahwin, kang dah tak sah. Jadi perempuan yang haram kita nikahi ni ada 2 bahagian. Satu yang haram selama-lamanya, satu lagi haram sementara. Jadi kita masuk yang pertama, haram selama-lamanya atas faktor keturunan. Jadi kalau keturunan, kita tak boleh kahwin dengan ibu, nenek dan ke atas, anak perempuan, cucu dan ke bawah, adik-beradik perempuan yang seibu, sebapa ataupun seibu saja. Emak saudara pun kita tak boleh kahwin. Anak saudara daripada adik-beradik seibu bapa kita, dan juga ke bawah. Macam tu je. Kalau dari segi faktor penyesuaian, ibu susuan kita dan ke atas, anak susuan dan ke bawah, adik-beradik susuan, emak saudara susuan dan ke atas. Maksudnya dia apa? Dia adik-beradik kepada ibu susuan kita dan adik-beradik suami dia sekali.
Seterusnya adalah anak saudara susuan dan ke bawah, iaitu anak adik-beradik susuan kita. Mak susuan kita ada anak. So bila kita dah menyusu dengan dia, kita jadi adik-beradik susuan lah dengan dia orang. Anak-anak dia orang tu kita tak boleh kahwin. Seterusnya untuk faktor persemendaan, ibu tiri dan ke atas sama ada disetubuhi ataupun tidak. Seterusnya adalah isteri anak, iaitu menantu perempuan kita lah, dan isteri cucu lelaki kita dan ke bawah. Sama ada disetubuhi atau tidak, kita tak boleh kahwin dengan dia selama-lamanya, ya, tak boleh. Seterusnya adalah ibu mentua dan ke atas. Dan yang akhir sekali adalah anak tiri dan ke bawah. Apabila kita setubuhi, ibunya disetubuhi. Kalau tak disetubuhi, kita boleh kahwin. Okey, jadi yang tadi adalah untuk haram selama-lamanya. Jangan risau, kita ada yang haram sementara. Okey, jadi wanita yang haram sementara adalah perempuan yang diceraikan talak 3, perempuan yang masih bersuami, nanti lepas suami dia tak ada, kita boleh kahwin dengan dia, macam tu. Seterusnya adalah perempuan yang masih dalam akad, yang baru diceraikan, perempuan yang sedang hamil hasil penzinaan. Kelima, perempuan yang tidak beragama samawi. Yang keenam, mengumpul isteri dengan mahramnya dalam satu masa seperti saudara perempuan atau anak saudara perempuan. Dan yang terakhir adalah perempuan kelima untuk lelaki yang punya 4 orang isteri. Maksudnya, kalau kita dah ada 4 orang isteri, kita tak boleh kahwin lain. Seterusnya adalah maksud merisik. Merisik adalah langkah awal dalam proses memilih calon isteri yang sesuai dan memenuhi ciri-ciri yang memenuhi kehendak seseorang. Jadi, kita kena merisik dia supaya kita tahu dia tu ada tak ciri-ciri yang kita nak. Macam tu lah. Okay. Islam ni dia menggalakkan seorang lelaki ataupun seorang perempuan melihat bakal tunang mereka. Menurut Imam Syafi'i, kita ni disunatkan melihat bakal pasangan kita tu berulang-ulang kali. Syok kau? Antara anggota yang sunat dilihatkan adalah muka dan tangan. Kenapa tujuan kita dibenarkan melihat bakal isteri kita ataupun suami kita? Isteri lah. Tujuannya adalah untuk supaya kita berpuas hati dengan pilihan yang kita buat dan juga mengelakkan penipuan. Kan tiba-tiba kan kahwin dengan orang lain. Kita tahu nak kahwin dengan orang ni, tiba-tiba kahwin dengan ni. Seterusnya adalah maksud meminang. Meminang adalah lamaran seorang lelaki kepada perempuan untuk dijadikan isterinya. Peminangan merupakan tanda persetujuan bagi seorang lelaki mengambil seorang wanita menjadi isterinya. Peminangan boleh dilakukan dengan kata-kata yang terus terang, sarih ataupun kata-kata kiasan, iaitu kaniat. Kianat pula. Okey, macam mana kata-kata terang? Maksudnya perkataan meminang ataupun melamar. Kalau kiasan macam mana? Menyunting bunga di taman. Gitu. Peminangan hendaklah dinyatakan kepada wali ataupun melalui orang perantaraan. Okey, jadi bagi kebiasaannya untuk isytiharkan pertunangan, pihak lelaki biasanya akan bagi hadiah kepada pihak perempuan. Perkara ni dah jadi adat dah kat masyarakat kita ni, orang Melayu kan. Jadi amalan ni tak berlanggar dengan syarak, tapi lagi digalakkan sebab dia macam satu amalan yang baik, dengan syarat tak berlaku pembaziran dan juga tak ada unsur maksiat. Sebenarnya macam kita bagi cincin semua tu kan. Macam tu lah. Pergaulan dalam masa pertunangan. Jadi even kita dah bertunang pun, even seseorang lelaki dan perempuan telah bertunang, dalam masa pertunangan tu hubungan dan
pergaulan mereka masih seperti orang asing, ajnabi. Jadi tak bolehlah nak duduk berdua-duaan semua tu, berdua-duaan tanpa mahram, dan juga pergi dating dua-dua orang semua tu tak boleh, untuk elakkan berlakunya halwat dan zina. Jeng, kita nak belajar pasal rukun nikah. Yes. Seterusnya adalah wali. Yang pertama adalah pengantin lelaki. Seterusnya adalah pengantin perempuan. Yang keempat adalah saksi. Dan yang terakhir adalah hijab dan kabul. Cukup 5 rukun nikah. Boleh kahwin. Kalau cukup lah. Jadi nak kahwin pun ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat untuk bakal suami apa? Islam. Lelaki, mesti lelaki untuk suami, untuk jadi suami. Tidak beristeri 4 pada satu masa. Seterusnya bukan dalam ihram, haji ataupun umrah. Dan seterusnya bukan mahram kepada isteri. Kita tak boleh kahwin dengan mahram sendiri, alright? Syarat-syarat untuk isteri pula, kenalah Islam, kenalah perempuan. Nak jadi isteri kena jadi perempuan, kena perempuan kena jadi. Seterusnya bukan isteri orang, kita tak boleh kahwin dengan isteri orang. Seterusnya bukan dalam iddah talak rajai. Seterusnya bukan dalam ihram, haji atau umrah. Dan bukan mahram kepada suami. Tak boleh kahwin dengan adik perempuan sendiri Orang kata orang yang nak kahwin dengan adik sendiri tu. Jadi seterusnya adalah wali nikah. Apakah wali nikah ni? Apakah maksud dia? Jadi wali nikah ni adalah orang yang berkuasa mengahwinkan seorang perempuan. Alright? Dia boleh sahkan perempuan tu kahwin dari situ. Jadi wali ni ada 2. Satu wali nasab, satu wali hakim. Apa wali nasab ni? Wali nasab ni lagi 2 pula. Wali mujbir, iaitu datuk dan bapa. Kalau bukan mujbir, maksudnya selain datuk dan bapa. Senang je. Wali hakim ni orang yang diberi kuasa daripada sultan atau pemerintah untuk kahwinkan seorang perempuan ketika ketiadaan wali ataupun keenggangan wali tu, ataupun hilang kelayakan. Wali tu hilang kelayakan daripada dapat menikahkan perempuan tu. Macam tu. Syarat sah wali nikah. Okey, jadi syarat first dia adalah Islam, kedua lelaki, ketiga balik, keempat berakal, 5 tidak dalam ihram, keenam tidak ditegah kuasanya daripada membelanjakan apa ni? Sudah. Okey, seterusnya adalah mereka. Jadi kalau kita nampak gambar ni adalah susunan wali nikah. Jadi kita boleh tengoklah. First bapa, lepas tu datuk. Okey, bapa dengan datuk tadi adalah wali mujbir. Jadi lepas tu baru orang lain. Saudara lelaki si ibu bapa, saudara lelaki sebapa, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki si ibu sebapa, dan seterusnya. Akhir sekali baru wali hakim. Okey. Kalau begitu kita nak elakkan daripada kita guna wali hakim. Macam tu. Jadi kita nak tahu apa sebab-sebab kuasa nasab boleh berpindah pada wali hakim. Yang pertama, tidak terdapat wali nasab mengikut susunan. Jadi kat dalam susunan tu semua tak ada. Yang kedua, wali akrab tidak dapat dikesan atau diketahui sama ada dia hidup ataupun mati. Yang ketiga, wali tinggal jauh melebihi 2 mahalah. Yang keempat, wali akrab dalam tahanan dan tidak dapat dihubungi. Yang kelima, wali sedang dalam ihram, haji ataupun umrah. Yang keenam, wali menyembunyikan diri, kita tahu dekat mana, jadi kita boleh guna hakim. Yang ketujuh, wali setaraf bergaduh dan tidak dapat diselesaikan pergaduhannya. Yang ke-8, wali sendiri yang hendak berkahwin dengan perempuan itu dan tiada wali lain yang setaraf dengannya. Yang ke-9 adalah wali enggan mewakilkan perempuan tu. Kita
kita masuk kepada saksi dalam perkahwinan. Kenapa kena ada saksi? Apa hikmah dia? Jadi yang pertama, bagi penerangan sekiranya berlaku sesuatu pertelingkahan. Kita tahu, kita saksi, kita nampak, so kita boleh bagi penerangan yang jelas. Seterusnya adalah menjamin suatu perkahwinan itu sah. Ni kejadian mana tau? Saya terima nikah dia ni. Okey, sah. Alhamdulillah, tu kejadian macam tu. Yang ketiga, mengelakkan berlaku fitnah dan memuliakan majlis akad nikah. Dan akhir sekali adalah memuliakan perkahwinan itu sendiri. Jadi syarat untuk saksi nikah ni adalah yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga adil dan tidak melakukan dosa besar, yang keempat lelaki. Okey, lelaki. Sekurang-kurangnya 2 orang lelaki saksi lelaki. Yang kelima, memahami lafaz hijab dan kabul. Dia boleh faham dengan jelas lafaz yang diucapkan oleh wali dan juga pengantin lelaki tersebut. Dan akhir sekali dia sejahtera panca indera. Maksudnya dia tak pekak dan dia tak bisu. Dan akhir sekali, rukun nikah kita adalah sirat nikah, iaitu hijab dan kabul. Jadi, maksud hijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali. Kabul pula jawapan penerimaan yang diucapkan oleh bakal suami, si pengantin lelaki. Contoh hijab apa? Aku nikahkan kau dengan dadadadadadadadad. Dan kabul ni apa? Saya terima nikahnya sekian binti sekian. Macam tu. Seterusnya, syarat sirat nikah, syarat ijab dan kabul. Syarat ijab apa? Hendaklah dilafazkan oleh wali atau wakilnya. Yang kedua, hijab dan kabul berlaku dalam satu majlis. Ketiga, tidak melafazkan dengan bahasa sendiri. Kena guna bahasa yang kita faham. Okay, yang keempat adalah lafaz hijab jelas dan difahami oleh wali, bakal suami dan 2 orang saksi tadi. Yang kelima, tidak diselangi oleh diam yang lama ataupun perkataan yang tidak berkaitan dengan hijab dan kabul. Syarat untuk kabul apa? Tidak menyalahi hijab tadi. Yang kedua adalah tidak diselangi oleh diam yang lama atau perkataan yang tidak berkaitan antara hijab dan kabul. Yang ketiga, dilafazkan oleh bakal suami atau wakilnya. Yang keempat adalah menyebut nama bakal isterinya atau ganti namanya. Yang kelima, tidak dengan lafaz taklik. Contohnya, kata bakal suami, aku terima nikahnya apabila mendapat pekerjaan. Tak boleh tak boleh, kena terus. Macam tu. Dan yang terakhir adalah tidak dibataskan dengan tempoh masa.